Tak ada potong. Sebelum buat live tu popularkan yang rakaman dulu kan. Orang dah follow ramai cik. Betul. Al-amru kun. Itulah. Sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-fasl tsani ad-dalil tsani as-sunnah. Ta'rif as-sunnah. Bis-sunnati ma'nan fil lughah wa ma'nan fi istilah al-fuqaha wa ma'nan 'inda al-usuliyyin. As-sunnatu fil lughah, sunnah dari segi bahasa ibaratun 'an tariqatil mu'tadatil muhafazi 'alayha allati yatakarraru al-fi'lu bimujabiha wa minhu qawluhu ta'ala sunnatullahi fil ladzina khalaw min qablu wa lan tajida li sunnatillahi tabdila wa sunnatul insan tariqatuhu allati yaltazimu biha فيما يصدر عنه ويحافظ عليها سواء أكان ذلك فيما يحمد عليه أو يذم. Sunnah ni dari segi bahasa jalan lah, jalan yang biasa digunakan. At-tariqatul mu'tadah maksudnya jalan yang biasa digunakan, yang dijaga. Al-muhafaz 'alaiha, jalan yang biasa digunakan dan dijaga. Dia kata banyak kali digunakan kan. Contoh dalam Al-Quran ni, sunnah yang dengan maksud jalan ni, sunnatullahi fil ladzina khalau min qablu, sunnah Allah. Maksud itu jalan. Jalan yang Allah tetapkan, yang biasa yang digunakan pada golongan yang terdahulu, umat yang terdahulu. Walan tajida li sunnatillahi tabdila, dan kamu sekali-kali tidak dapati sunnah Allah ataupun jalan Allah tadi itu dipinda ataupun berlaku pindaan. Itu maksudnya dijagalah, al-muhafaz 'alaiha, dia tak bertukar kan, tak berubah. Kalau dia kata sunnatul insan, sunnah insan maksudnya jalan yang manusia jaga, allati yaltazimu biha, yang manusia itu sentiasa selalu berpegang dengannya. Fima yasturu anhu wa yuhafizu 'alaiha, dan dia menjaga jalan tadi tu. Sawa'un kana zalika, sama ada jalan itu perangai lah kan. Perangai yang dilakukan oleh perangai ataupun kelakuan seseorang, manusia tadi tu, sama ada kelakuannya tadi tu kelakuan yang dipuji ataupun dicela, tapi dia biasa buat benda tu. Wa fi istilahil fuqaha ala ma qalahu al-ba'd ma kana min al-ibadat nafilatan manqulatan an nabi sallallahu alaihi wasallam ay ma laysa biwajibin minha. Ya, di sisi fuqaha sebahagian mentakrifkan sunnah itu adalah perkara dalam soal ibadat, benda yang bukan wajib, yang nafilah, dan dinukilkan daripada nabi. Manqulatan an nabi, nafilatan manqulatan an nabi. Maksudnya kalau yang bukan dinukilkan daripada Nabi, dia tak wajib, dan tidak dinukilkan ataupun tidak ada hadis Nabi berkaitan dengannya, itu bukan sunnah lah. Macam tu kan. Walakinnal mustafad min kutubi furu'il fiqhi annaha tutlaqu 'inda al-fuqaha'i ala ma huwa mandubun min al-ibadati wa ghayriha. Tapi dia kata yang kita faham daripada penggunaan sunnah dalam buku-buku fiqh, dia digunakan di sisi fuqaha ke atas benda yang mandub, sama ada dalam perkara ibadat ataupun bukan ibadat. Jadi mandub tu, tengoklah takrif mandub tadi tu, yang kalau dibuat dapat pahala, tak buat tak dapat dosa kan. Jadi tak sebutlah kat situ adakah Nabi buat ataupun Nabi tak buat. Dia tak sebut dalam takrif macam tu kan. Tapi kalau tengok takrif awal tadi ni, mangkulatan an Nabi, yang disandarkan kepada Nabi, mesti dia ada hadis Nabi kan. Tapi dalam buku fiqh dia tak macam tu. Disebut sunnah tapi tak semestinya benda itu disandarkan kepada Nabi. Waqad tutlaqu kalimatus sunnah fi kalami ba'dil fuqaha
ala ma yuqabilul bid'ah. Tapi kadang-kadang dia digunakan sebagai lawan bagi istilah bid'ah. Jadi contoh dia kata fulanun ala sunnah idza amila wifqa amalin nabi sallallahu alaihi wasallam wa fulanun ala bid'ah idza amila ala khilafi dhalik. Jadi dia kata seorang itu berada di atas sunnah, maksudnya ikut amalan nabi. Kalau dia ala bid'ah, maksudnya dia tak ikut sunnah nabi. Macam tu. Jadi penggunaan banyak. Wa fi istilahil usuliyin, di sisi ulama usul, sunnah ma sadara 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam ghairul Quran min qaulin aw fi'lin aw taqririn. Sesuatu yang terbit daripada nabi tapi dia bukan Quran, ghairul Quran, selain daripada Quran. Sama ada sesuatu itu qaul ataupun fi'il ataupun takrir. Ni di sisi usul hadis. Kalau di sisi ulama hadis nanti tengok ada lah, jadi lebih kurang ada tambah sikit. Fahiya bihadzal i'tibar dalilun min adillatil ahkam. Jadi kalau di sisi ulama usul berdasarkan pada definisi tadi, sunnah itu adalah salah satu daripada dalil hukum. Sebab kalau di sisi fuqaha tadi dia bukan dalil hukum, dia jenis hukum lah kan. Jenis hukum wajib, dia sunat. Dia bukan wajib kan. Tapi dia bukan dalil dia, kan. Tapi kalau dari sisi ulama usul, sunnah tadi tu diguna bagi merujuk kepada dalil hukum. Dalil hukum yang disandar, yang dalil yang dia ambil daripada Rasulullah yang bukan Al-Quran. Wa masdarun min masadirit tashri'. Jadi dia juga merupakan sumber syariatan. As-sunnatu masdarun litashri'. Qulna inna sunnata masdarun. Kalau di sisi ulama hadis dia macam ni jugalah, macam usul fiqh, tapi dia tambah lagi lah. Juga disandar selain daripada qaul, fi'l dengan takrir, dia ada tambahan sifat, sifat Rasulullah. Sama ada sifat tadi tu sifat khalqiyah ataupun khuluqiyah kan. Dan sirah Nabi itu juga adalah sebahagian daripada sunnah di sisi ulama hadis kan. Jadi kalau sirah Nabi, sirah dia start daripada dia lahir kan. Masa tu dia belum Nabi lagi kan. Belum lagi menjadi Nabi, belum lagi menjadi Rasul. Tapi dalam ilmu hadis benda tu disebut sebagai macam sunnah juga kan. As-sunnatu masdarun litashri'. Inna sunnah masdarun tustanbatu minhu al-ahkam at-tashri'iyyah wa qad dalla 'ala dhalika al-kitab wal ijma'u wal ma'qul. Jadi yang menunjukkan sunnah ini merupakan sumber perlembagaan adalah Al-Quran, ijma' dan juga logik akal. Dalil daripada Al-Quran ni, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Itu contohlah. Kalau contoh lagi dalil lain ni kita baca cepatlah kat sini. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilaihim. Jadi tabyinul zikri tadi tu Nabi punya wazifah kan. Jadi Nabi dia nak jelaskan dengan apa? Dengan ucapan dia, dengan perbuatan dia, dengan takrir dia, itu semua sunnah kan. Kemudian sini disebut apa? An-nususul kathiratu jiddan al-waridatu fil Qur'an allati tadullu bi suratin qati'atin ala luzum ittiba'i sunnah wal iltizam biha wa i'tibariha masdaran litashri'. Jadi ada banyak nas Al-Quran yang menunjukkan hal tu, yang menunjukkan bahawa sunnah tadi itu adalah sumber perlembagaan. Nas yang qati', yang jelas kan. Wastifadatil ahkam minha, jadi sumber hukum. Waqad ja'at hadhihi an-nusus dallatan ala ma dzakarna bi asadib mutanawwi'atin wa siyaghin mukhtalifatin fayata'muru bi ta'atir rasul wa taj'alu ta'atahu ta'atan lillah. Nas tadi bukan nas Al-Quran menyuruh kita mentaati Rasul dan menjadikan taat Rasul itu sebahagian daripada taat Allah. Wa ta'muru bi raddil mutanazi'i fihi ila Allah wa ila Rasul ay ila kitabihi wa sunnati nabi. Itu yang wa in tanaza'tum faruddu ila Allah wa Rasul kan. Itu semua. Wal ibti'ad amma yanhana anhu wa tusarrihu alla imana liman la yuhakkimu Rasulullah ni bala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Ayat al-ayat.
banyaklah. Ijma' dia kata waqad istama'al muslimun min ahdin nabi wa hatta yaumina hadha, umat Islam sepakat sejak daripada zaman Nabi sehingga ke hari ini ala wujubil akhdi bil ahkam allati ja'at biha sunnatun nabawiyyah, sepakat wajib berpegang dengan hukum yang datang daripada sunnah Nabi, wa daruratir ruju' ilaiha li ma'rifatil ahkam syar'iyyah, dan mesti kembali kepada sunnah untuk mengetahui hukum syarak, wal amali bi muqtadaha, dan beramal dengan sesuai dengan hukum syarak tadi. Fama kana as-sahabatu wala man jaa ba'dahum yufarriquna baina hukmin warada fil Quran wa baina hukmin waradat bihi sunnah. Jadi para sahabat dan generasi selepasnya tidak pernah membezakan pun antara hukum yang terkandung dalam Al-Quran dan hukum yang terkandung dalam hadis. Fal jami'u indahum wajibul ittiba', semuanya wajib diikuti. Anna al-masdar wahidun wa wahyullahi wal waqa'u dallatu ala ijma'ihim kathiratun la tuhsa. Situasi, cerita-cerita, peristiwa yang menunjukkan mereka tu sepakat banyaklah, tak boleh nak hitung. Zakarna al-amsilata minha 'inda al-kalami 'anil adillati wa tartibiha fil istidlal. Ada kita tengok sebelumnya ada. Kan sebelum ni yang masa cerita tentang apa yang awal mukadimah tadi tu, awal mukadimah kepada Adilatul Hakam, ada cerita tu Nabi hantar Mu'adh apa semua tu kan. Kisah Abu Bakar, Umar dan sebagainya. Habislah. Dan logik, dari segi logiknya kenapa sunnah ini menjadi perlembagaan, semua perlembagaan. Sabata bil dalil al-qati'i anna Muhammadan rasul, anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rasulullah. Dalil Nabi Muhammad tu rasul, itu dalil tu qati' inilah. Wa ma'na ar-rasul, apa maksud rasul? Dia kata maksud rasul huwal muballighu min Allah, yang menyampaikan daripada Allah. Wa muqtadal imani bi risalati, jadi tuntutan iman terhadap risalah Nabi tadi tu apa dia? Luzumu ta'ati. Jadi wajib mentaatinya, walinqiyad li hukmi, dan patuh pada hukumnya, wa qabulu ma ya'ti bih, menerima apa yang Nabi bawa. Itu adalah tuntutan iman. Maksud tuntutan iman kepada Rasulullah sebagai Rasul itu ialah wajib mentaatinya, patuh pada hukumnya, menerima apa yang Nabi bawa. Wa biduni zalika la yakunu lil imani bihi ma'nan. Kalau kita tak taat, tak ikut perintah, tak terima apa yang Nabi bawa, dia tak payah cakap lagi kita beriman dengan dia. Itu bukan iman lah, tak ada makna iman tu. Wala tutasawwaru ta'atullahi wal inqiyadu ila hukmih ma'al mukhalafati rasuli. Jadi tak ada makna juga ketaatan kepada Allah kalau tidak patuh kepada Rasul. Sini dia sebab dia ada talazum. Ada talazum, ada mulazamah antara taatullah dengan taatur Rasul. Dua-duanya adalah lazim dan dua-duanya adalah malzum. Dua-duanya adalah lazim dan dua-duanya adalah malzum. Tasaul, soalan. Lakin hal jami'u ma sadara 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam lahu hadzal maqam, ay maqamu luzumil ittiba' wal istidlal bi 'ala al-hukm syar'i am la. Tapi persoalannya, adakah semua yang terbit daripada Nabi itu macam ni dia punya kedudukannya? Maksudnya semuanya adalah wajib diikuti dan menjadi dalil dalam hukum syarak. Adakah semua ataupun tak? Okey. Wa hal kullu ma sadara 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam yasluhu ay yakuna masdaran lil tashri'i am la? Adakah semua yang terbit daripada Nabi itu boleh menjadi sumber hukum, sumber perlembagaan ataupun tak? Okey. Walil jawab ala hadaini su'alain la budda min al-kalami an anwa'is sunnati min haythu mahiyatuha aizataha thumma al-kalamu an anwa'iha min haythu wuruduha ilaina. Jadi nak menjawab soalan ni kena jelaskan. Terpaksa kita kena cakap tentang pembahagian sunnah ataupun jenis-jenis sunnah dari sudut mahiyah dan dari sudut wurud. Ada dua. Mahiyah itu dia punya konten. Dia kandungan dia lah kan. Hakikat dia. Hakikat sunnah tadi tu, dan juga cara dia sampai kepada kita, wurud dia. Dia sampai kepada kita dengan cara min haitsu mahiyatuha, as-sunnatu min haitsu mahiyatuha aizataha, dari segi zat, segi
sunnah itu sendiri dia ada 3. Sunnah qauliyah, fi'liyah dan takririyah. Ada sunnah qauliyah, ucapan, fi'liyah ini perbuatan, takririyah ini perlakuan. Al-qauliyah. As-sunnatul qauliyah hiya aqwalur Rasul sallallahu alaihi wasallam allati qalaha fi munasabatin mukhtalifah. Itu adalah ucapan Nabi yang Nabi sebut dalam banyak maksudnya dalam situasi yang berbeza lah. Wa agradin syatta, dengan tujuan yang berbagai-bagai juga. Wa hiya allati yutlaqu 'alaiha ismul hadis 'adah. Kadang-kadang yang aqwal Nabi ni kita sebut hadis. Fa idza utliqa hadzal ismu tabadara ila al-fahmi anna al-maqsud bihi as-sunnatul qauliyah. Jadi bila sebut hadis, biasanya kita akan faham itu adalah ucapan. Sebab hadis kan ucapan kan. Fahiya bihadzal i'tibari muradifatun li lafzil hadis. Jadi kalau macam tu, sunnah itu sinonim dia satu maksud lah dengan hadis kan. Wa yakunul akhiru akhassa min as-sunnati bima'naha al-'am. Tapi hadis lebih khusus lah. Sunnah lebih umum lah. Sunnah dia bukan ucapan saja. Kalau hadis dia kata ucapan sahaja. Wa ma'adha tapi dia kata fa inna ba'd al-ulama yaj'alu ma'na al-hadith ma usira 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ay ma nusiba ilayhi min qawlin aw fi'lin aw taqrir. Tapi walaupun begitu, ada sebagian ulama juga memasukkan dalam maksud hadis tadi itu selain daripada ucapan, perbuatan dan juga takrir. Jadi sama kan? Lebih luas lah. Jadi dia muradif lah. Sama. Wa bihadzal ma'na yakunu lafzul hadis muradifan li lafzis sunnah bima'naha al-'am. Jadi kalau macam tu dia samalah, muradif dia sinonim. Yang itu juga sama je. Wa bihadzal i'tibar samma al-Imam al-Bukhari kitabahu syahir bis-sahih min al-hadith. Sebab itu al-Imam al-Bukhari dia namakan kitab dia As-Sahihu min al-Hadith. Hadis nama panjang dia disebut hadis Nabi kan. Sedangkan Sahih Bukhari ada hadis juga. Ada ucapan saja, dia tak ada kan. Bukan sekadar ucapan kan, tapi juga perbuatan Nabi dan takrirat Nabi kan. Wa sunnatul qauliyatu kathiratun jidda. Banyak ni sunnah qauliyah ni. Minha al-'amdu qawadun la darara wa la dirarun. Al-'amdu la qawadun darara wa la dirar. Wa man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi faman lam yastati' fa bi lisanihi faman lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhaful iman. Itu semua banyaklah. Hadis 40 semua qauliyah lah. Al-'amdu qawadun ni apa dia? Qisas. Waktu qisas lah. Al-'amdu ni sengaja kan. Ada orang dia faham hadis ni yang mar'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Dia faham lain daripada yang kita faham. Dia faham, kalau kita faham macam ni. Jadi maratibut taghyir ataupun maratibut taghyiril munkar ni, kita tengok hadis ni 3 lah kan. Taghyir bil yad, taghyir bil lisan, taghyir bil qalb, inkar bil qalb kan. Hanya taghyir bil yad dan nasihat, kemudian inkar bil qalbi, bil qalb kan. Yang paling rendah sini kita tengok pada hadis ni, zalika adhaful iman musyar ilai. Si isyarat kepada mana ni? Musyar ilai di mana? Wazalika tu kalau kita faham macam mana? Wazalika tu yang hati. Al-inkar bil qalb terang lah kan. Ada orang faham lain. Dia faham wazalika maksudnya apa? Dia kata taghyir bil yad. Sebab dia kata zalika kan isyarat di baik. Dia kata paling jauh. Yang paling jauh. kan inkar bil qalb dekat je tu kan. Dia faham macam tu pula kan. Semua bahasa Tak betul tu kan. Memang tak betul. Mana pula macam tu.
isyarah libai, takkanlah jika macam dalam ayat ni pula yang dekat kat sini, yang dekat dengan perkataan zalika tu qarib, yang jauh tu baik, bukan macam tu maksud dia. Isyarah libai bukan macam tu kan. Tapi ada orang macam tu. Dan orang ni bukan orang sembarangan. Orang ni hebat lagi daripada mufti-mufti yang ada kat Malaysia ni. Oh. Masalahnya kan, nampak macam tu lah, nampak macam hebat lagi lah daripada yang ada kat Malaysia ni kan. Siapa? Tapi kalau tak sebut siapa dia, tengok ni kita kata dia orang bodoh je cakap macam tu kan. Orang bodoh je yang cakap macam tu kan. Tak payah sebut lah. Aqwalun Nabi wa aqwalun Nabi sallallahu alaihi wasallam innama takunu masdaran litashri'i idza kana al-maqsud biha bayan al-ahkami atau tashri'aha. Jadi yang dimaksudkan dengan ucapan Nabi yang menjadi sumber perlembagaan itu, yang Nabi ucap untuk menjelaskan hukum. Amma idza kanat fi umurin dunyawiyah, adapun ucapan Nabi dalam hal-hal keduniaan semata-mata bahtah, la ilaqata laha bitashri', itu dikata tidak ada hubungan dengan syariat. Wala mabniyatan ala al-wahyi, dan dia wala mubayyinatan ala mabniyah ya, wala mabniyatan ala al-wahyi, dan dia bukan muncul wahyu. Fala takunu dalilan min adillatil ahkam, jadi dia bukanlah dalil hukum sebab dia bukan wahyu. Wala masdaran tustanbatu minhu al-ahkam asy-syar'iyyah, dan dia juga bukan sumber hukum. Wala yalzamu ittiba'uha, dan tidak juga wajib diikuti. Wa min dzalika ma ruwiya annahu alaihi salam ra'a qauman fil madinati yu'abbiruna an-nakhl. Contoh dia kata Nabi melihat satu kaum di Madinah, dia tut yang kita panggil kahwin pokok. Dia kahwin pokok kurma ataupun tut, buat tut pokok. Fa asyara alaihim bi tarkib, lalu Nabi cadangkan mereka tinggalkan tut ataupun kahwin pokok tadi. Fa fasada thamar, maka akibat daripada mereka mengikut saranan Nabi tadi tu, tak ada buah tak banyak, hasil tak ada. Faqala lahum, lalu kemudian Nabi pun bersabda kepada mereka, abbiru antum a'lamu bi umuri dunyakum. Nabi kata, buat balik, tutlah kamu lebih tahu tentang dunia kamu kan. Contohlah ni ada banyak kajian lah kan tentang ni kan, pembahagian sunnah ni kan. Ada buku dia, kita semua pun dah baca buku dia kan. Takkan tak baca pun. Dia biasa benda macam ni kan. As-sunnatul fi'liyah, sunnah fi'liyah, perbuatan Nabi pula. Wahaya ma fa'alahu sallallahu alaihi wasallam ka'ada'i salati bihayatiha wa arkaniha. Contoh fi'liyah, contohnya solat Nabi lah. Solat, mendirikan solat dengan hayat dan arkan kan. Contoh lagi, qada'ihi bi syahidin wahidin. Contoh Nabi menjadi hakim, memutuskan sesuatu perkara berdasarkan kepada seorang saksi dan berdasarkan kepada sumpah seorang pendakwa al-mudda'i, panggil apa, plaintiff kan. Nabi Quran lah plaintiff kan. Wa nahwi dzalik, dan seumpamanya. Wa af'aluhu sallallahu alaihi wasallam minha ma yakunu masdaran litashri'i wa minha ma la yakun. Jadi perbuatan Nabi ni sebahagiannya adalah sumber kepada syariat, sebahagiannya tak, macam juga ucapan dia. Keterangannya dia kata seperti berikut, wa hakal bayan af'aluhu al-jibilliyah, adapun perbuatan Nabi yang dilakukan sebagai seorang manusia, sifatnya sebagai seorang manusia, sebagai jibilliyah, fi'lun jibilliyah allati tasduru minhu bihasbi at-tabi'ati al-bashariyah, yang Nabi lakukan
kerana dia seorang manusia, selaku seorang manusia. Wa bi sifatihi insanan kal akli wasyurbi wal masyi wal qu'udi wa nahwi dhalik. Contoh makan, minum, berjalan, duduk, niat orang manusia buat. Dia kata fahadhihi la tadkhulu fi bab at-tashri'. Yang ini tak ada kaitan dengan syariat. Illa ala i'tibari ibahatiha fi haqqil mukallafin. Melainkan kita boleh keluarkan hukum harus ya. Harus dilakukan oleh seorang mukallaf. Fala tajibu mutaba'atu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fi tariqati mubasharatihi laha. Wa in kana ba'd as-sahabati yahrisu ala hadhihi al-mutaba'ah ka Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, wa hadhihi al-mutaba'atu amrun hasan. Jadi tak wajiblah mengikut perbuatan Nabi yang macam ni, yang seperti yang dilakukan selaku seorang manusia, tak wajib. Walaupun sebahagian sahabat dia sangat suka ikut benda ni. Contoh Abdullah bin Umar. Jadi dia kata itu perkara baiklah, tapi tak wajib. Wa yalhaqu bihadha an-naw'i fi 'adam i'tibarihi masdaran lit-tashri' ma sadara anhu bimuqtada khibratihi al-insaniyah fil umuri dunyawiyah. Yang sama seperti yang tadi, benda yang dilakukan oleh Nabi disebabkan oleh pengalamannya sebagai seorang manusia. Pengalaman dia, bukan kerana wahyu, sebab itu pengalaman dia. Contoh tanzimul juyush, macam mana Nabi mengurus tentera, mengatur tentera. Wal qiyamu bima yaqtadihi tadbirul harb, mengurus tadbir hal-ehwal peperangan. Syu'unut tijarah, berniaga. Nahwu dzalik, cara Nabi berniaga apa semua itu dia buat bukan kerana ada wahyu, tapi kerana pengalaman dia sebagai orang yang lama hidup. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam lam yulzimil muslimina biha. Nabi tak paksa, tak wajibkan orang Islam mengikut pengalaman dia tadi. Walam ya'tabirha min qabili tashri'il ahkam, dan dia tidak menganggap pengalamannya tadi itu sebahagian daripada hukum, sebahagian daripada sumber perlembagaan. Walihadza lamma arada an-nuzula bil muslimina fi makanin muayyanin fi ghazwati Badr. Sebab tu dia kata bila pernah sekali Nabi nak berhenti di satu tempat ketika perang Badar, lalu sebahagian sahabat bertanya, ahadza munzalun anzalakallahu fi, adakah ini wahyu yang Allah wahyu, adakah ini tempat ini diputuskan berdasarkan kepada wahyu? Am huwa ar-ra'yu wal harb wal makida, ataupun dia pendapat peribadi saja, dan kerana kita nak berperang ataupun kerana kita nak melakukan helah-helah perang saja. Nabi kata bal huwa ar-ra'yu wal harb wal makida, ini pandangan peribadilah, yang berkaitan dengan peperangan dan juga orang kata apa, helah peperangan. Faqala sahabi, lalu sahabat itu berkata, laisa hadza bimunzal atau bimanzil, wa asyara ala rasul sallallahu alaihi wasallam bi inzalil jaysh fi makanin akhara ayyanahu lah. Lalu dia bagi cadangan tempat lain di asbabin bayyanaha lin nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhadha bi qawli. Dia beritahulah sebab apa relevan dia cadangkan tempat lain, dan Nabi terima pandangan dia. Wa yalhaqu bi hadzal an-naw'i aidha fi 'adam i'tibarihi masdaran lit-tashri'i ithbatu waqa'i' ad-da'wa allati yanzuru fiha, li'anna dhalika amrun taqdiriyyun lahu wa laysa tashri'an lil ummah. Ini apa tempat fardu thubut wa qaifa wa tashrih wa innama ana basharun mithlukum wa innakum takhtasimuna ilayya wa la'alla ba'dakum ay yakuna alhana bi hujjati min ba'din fa aqdiya lahu bi nahwi ma asma'. Faman qadaitu lahu bi shay'in min haqqi akhihi fa innama aqta'u lahu qit'atan min an-nar. Wa ma'na alhan ay aqwama biha aqdar 'alayha. Ini
dalam soal penghakiman kan. Ada juga yang bukan syariat. Contohnya macam ni. Ada kes ni, situasi-situasi dalam penghakiman Nabi tadi tu, itu bukan syariat lah, benda yang kes-kes tu kan. Tapi bila Nabi, maksudnya hukum yang Nabi keluarkan ke atas kes tadi tu, contoh macam ni, yang itu jadi syariat lah. Contoh dalam hadis ni yang dua sahabat berbalah, Nabi kata innama ana basyarun mithlukum. Kita pegang ini sebagai hadis lah, sebagai hukum lah, sebuah hukum yang bukan kes yang Nabi putuskan tu, bukan. Tapi Nabi kata kalau aku putuskan kamu berbalah, aku putuskan hukum ke atas kamu. Boleh jadi orang yang aku putuskan tadi tu, yang itu sebab kita kata dia bukan sumber syariat. Sebab boleh jadi yang diputuskan tadi tu dalam satu-satu kes, boleh jadi orang tertipu, tapi dia ada bukti kuat, dia ada cukup bukti, lalu diputuskan itu hak dia. Sebenarnya bukan hak dia kan. Yang kat mana yang jadi sumber syariat ni? Panduan yang jadi sumber syariat dari sudut ni, haram mengambil hak orang lain. Walaupun hakim telah memutuskan itu hak kita, kalau tu bukan hak kita sebenarnya. Hanya kat situ yang jadi sumber hukumnya kan. Jadi Nabi kata aku manusia biasa. Maknanya kalau manusia biasa yang dia, kalau aku putuskan ni hak kau, ni hak aku, itu bukan sumber hukum lah. Itu maksud dia kan. Tapi aku putuskan berdasarkan kepada hujah yang terang. Itu memang jadi sumber hukum lah, hujah yang terang kan. Jadi seorang hakim kalau dia nak putuskan satu perkara, dia kena tengok kepada kata apa, al-bayyinah, bukti dia kan. Kalau dia punya hujah, dia punya keterangan dia kuat, maka itu dia kena putuskan berdasarkan kepada keterangan yang kuat lah. Itu situ jadi sumber hukum lah. Tapi adakah perkara itu sebenarnya seseorang yang diputuskan oleh hakim mendapat hak tertentu, adakah itu hak dia sebenarnya? Itu belum kan. Dia sendiri yang tahu kan. Kalau dia tipu saudaranya dengan hujahnya yang kuat, lalu dia ambil hak saudara dia, itu bukan hak dia juga. Masa itu dalam hal tu ada yang jadi sumber hukum, ada yang tak. Sejak cerita kat sini kan. Nabi kata wala'ala ba'dakum ayyakuna alhana bihujjatin ba'. Boleh jadi sebahagian kamu dia pandai berhujah, daripada setengah yang lain. Fa aku biyalahu binahwi ma asma'. Aku putuskan berdasarkan pada apa yang aku dengar. Faman qadaitu lahu bi syai'in min haqqi akhi. Jadi sekarang ni adakah Nabi zalim dalam memutuskan hukuman? Tak, dia adil. Dia seorang hakim. Yang jadi sumber syariat dalam kes penghakiman Nabi ni adalah adil dalam menjatuhkan hukuman. Itu yang jadi sumber hukum kan. Kat sini Nabi putuskan berdasarkan kepada hujah kan. Itu yang jadi sumber hukum. Tapi perkara yang Nabi putuskan tu adakah dia menjadi sumber kita? Taklah. Itu contoh je kan. Kemudian hak yang diputuskan oleh hakim ke atas seorang, ke atas yang lain, ke atas seorang, hak yang diputuskan oleh seorang hakim untuk seorang ke atas yang lain. Hak yang diputuskan oleh hakim tadi tu, kalau dia bukan hak sebenar bagi orang yang diputuskan oleh hakim, maka dia tak, keputusan hakim tidak menghalalkan. Itu hujah hukum syarat juga lah. Sebab Nabi sebut kat sini kan. Nabi tahu faman qadaitu lahu bi syai'in min haqqi akhi. Kalau aku putuskan bagi seorang itu hak saudara dia, tapi aku putuskan berdasarkan kepada bukti. Dan wajib hakim memutuskan berdasarkan pada bukti kan. Tapi keputusan hakim tidak menghalalkan yang haram. Siapa yang tahu benda tu halal haram? Hakim pun tak tahulah kan. Yang tahu halal haram orang tu lah kan? Yang terlibat lah kan. Nabi kata siapa yang aku putuskan hak untuknya, tapi itu bukan haknya, hak saudaranya, fa innama aqta'u lahu qita'atan minan nar. Sebenarnya aku telah bagi dia satu potongan api neraka. Maknanya apa? Kita dapat yang jadi hukum, yang jadi masdar at-tasyri' dalam penghakiman Nabi ni, hakim mesti memutuskan sesuatu dengan bukti dengan hujah yang kuat. Jadi kena adil.
Dan satu lagi, keputusan hakim tidak menghalalkan yang haram, dan dia tak mengharamkan yang halal, kan? Maknanya kat sini haram ke atas saudaranya tadi tu mengambil hak dia sendiri sebenarnya, tapi hakim putuskan bukan dia punya. Benda tu tak haram lagi kat atas dia, macam tu lah kan. Benda tu hak dia kan. Okey, ma sabata kaunuhu min khawasihi sallallahu alaihi wasallam wa huwa lahu wahda. Ada perbuatan yang khusus untuk Nabi saja. Wala tusyarikuhul ummatu fi, dan umatnya tidak boleh melakukannya macam Nabi buat. Jadi ini bukanlah sumber hukum kan. Kakhtisasihi bil wisali fi shaum. Contohnya Nabi dia puasa, dia buat wisal, dia tak buka puasa. Subhanallah. Wa ziyadatu fi nikahi ala arba', nikah lebih daripada 4. Itu bukan sumber hukum. Wa ghairi dhalik, dan lain-lain. Fa hadhihi al-umuru khassatun bih, ini semua khusus untuk Nabi saja. Wala yasihhu mutaba'atu rasuli fiha fa fil nikah. Contoh dalam kes nikah, tak boleh, umatnya tak sah, tidak boleh ikut dalam kes ni. Contoh dalam kes nikah, dalam masalah nikah, qama ad-dalilu ala iktisari al-ibahati li haddi 4 zawjat. Dalam kes nikah ada nas yang jelas membataskan poligami hanya kepada 4 isteri saja. Wa fil wisali fi shaum, dan dalam kes wisal warada an-nahyu anhu fi haqqil ummah, Nabi larang umatnya berpuasa secara wisal. Kemudian yang ketiga, ma'urifa anna fi'lahu bayanun li nassin mujmalin ja'a fil Quran. Ada perbuatan Nabi yang menjelaskan nas Al-Quran, yang disebut nas tu dia datang secara mujmal. Ni mujmal ni, benda tu dah faham maksud dia kan. Nas tu kita dah faham maksud dia, tapi nak laksana tu tak tahu, teknikal dia tak tahu macam ni kan. Jadi Nabi tunjukkan macam mana nak buat. Itu masuk mujmal, bayan mujmal. Fa bayanuhu tashri'un lil ummati wa yuthbitul hukma fi haqqina. Jadi bila Nabi lakukan, Nabi menjelaskan, itu adalah sumber syariat. Wa yakunu hukmul fi'li alladhi sadara minhu fi hadhihi alhalati ka hukmi an-nass alladhi bayyanahu al-fi'l min al-wujubi wan nadbi wa ghairihima. Jadi hukum perbuatan Nabi tu apa? Hukumnya apa? Ada satu nas Al-Quran datang, tapi datang secara mujmal, lalu Nabi menjelaskannya dengan perbuatan dia. Jadi perbuatan Nabi tu hukumnya apa? Perbuatan yang itu hukumnya apa? Kita buat apa, hukum kita melakukan perbuatan Nabi tadi tu? Hukumnya tadi tu bergantung kepada nas Al-Quran yang datang secara mujmal tadi. Hukum dia apa? Kalau dalam contoh solat, Al-Quran dia jelaskan hukum solat wajib, kan? Tapi Al-Quran tak menjelaskan perincian solat. Jadi nas kewajipan solat dalam Al-Quran tu nas yang mujmal. Itu contohlah. Nabi tunjukkanlah cara dia. Nabi buat solat, sahabat tengok. Dan Nabi pun ada sebut sallu kama ra'aitumuni usalli khudhu anni manasikakum. Tu dalam masalah haji kan. Haji pun dalam Quran suruh, tapi dia tak detailkan, pun mujmal juga. Nabi buat. Apakah hukum kita solat macam Nabi solat? Jadi wajib lah. Sebab perintah datang dalam bentuk wajib, dan perintah wajib tadi tu dijelaskan dengan perbuatan Nabi, maka perbuatan tu hukumnya wajib. Macam itulah. Kalau perintah itu sunat, dan perintah sunat tu dijelaskan oleh Nabi, maka hukum perbuatan tadi tu sunat juga. Dia tengok kepada nas mujmal tadi. Tapi ada perbuatan-perbuatan solat Nabi yang tak ada dalam nas. Itu memang yang ada perbuatan-perbuatan solat Nabi yang kita tak hukumkan dia sebagai wajib pun ada jugalah kan? Kalau nak ikutkan wajib lah kan. Tak, sebab tadi perintah solat wajib, bila Nabi menjelaskan, kita kata penjelasan Nabi tadi tu secara amali tadi tu wajib. Tapi ada juga yang tak wajib kan? Itu macam mana kita tahu tu tak wajib? Sekali tak? Nabi tak ulang. Nabi tidak melazim. Salah satunya dia kan. Nabi tak ulang. Ada kes-kes, ada berlaku situasi yang mana sahabat solat tak betul, Nabi ajar. Nabi takkan ajar yang sunat, dia ajar yang wajib lah. Yang sunat
Orang tak reti baru nak belajar solat, dia tak ajar yang sunat-sunat, yang bunga-bunga ni tak ajar. Dia ajar yang pokok bunga tak ajar lah kan, yang pokok je, perkara pokok. Jadi perkara yang tak disebut, yang dia tak ajar, yang tidak diajarkan oleh Rasulullah dalam kes macam tadi, dalam kes mengajar sahabat solat tadi tu, perkara itu bila ada Nabi buat ataupun ada sahabat lain meruatkannya, sunat lah, contoh lah tu. Maknanya benda tu sunat lah. Dan bila ada sahabat mengatakan Nabi kadang buat, kadang tak buat, tanda sunat lah tu kan. Ada yang apa yang kes macam Nabi tawaf naik unta. Ada time ada contoh. dia kadang-kadang kan. Nak So menyiapkan benda itu ibahah. harus Ibahah dia tak sunat lah tu. Itu jadi harus pula lah kan. Macam Nabi Sunat minum perkataan. Nabi minum apa? Minum berdiri tu. Itu tak ada itu tak ada nas yang menyuruh minum contohnya kan. Benda pun itu bukan perkara ibadat lah kan. Minum bukan perkara ibadat lah kan. Ni kalau dalam soal ibadat, minum apa makan ni itu semua haruslah. Tak ada nas Al-Quran pun benda tu haruslah hukumnya kan. Bila ada nas Al-Quran suruh minum, suruh makan, suruh berburu, ni hukum wajib ke? Belum tentu kan. Tengok konteks nas. Siap Ni yang nas minum berdiri. minum berdiri haruslah. Ada alasan. Mudarat mudarat Tak ada. dalam internet kata mudarat Betul kan? Wallahu a'lam. Selalu kot tak tahulah kan. Share Google. Contoh ni contoh mana tadi ni, wa yakunul fi'lu bayanan lil mujmali imma bi sarihil maqali aw bi qara'inil ahwal. Perbuatan Nabi yang menjelaskan nas yang mujmal tadi tu sama ada dengan apa, dengan cara yang sarih, dengan ucapan, dia ada sebut ucapannya jelas ataupun dia tak, Nabi tak suruh pun, dia tak sebut pun, tapi dia buat. Itu dipanggil qarinatul ahwal, qarainul ahwal. Contoh yang Nabi buat dan dia suruh kan, qaulu sallu kama raaitumuni usalli, itu contoh. Wa qaulu khudhu anni manasikakum ay manasikal hajj fa adawu as-salata wa bayanun lis-salati allati amarana Allahu biha bi qouli ta'ala wa aqimus salah wa adawuhu manasikal hajji bayanul lil hajjil mafruḍi 'alaina bi qouli ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ini kita dah beritahu tadi kan. Tapi ada yang qara'inul ahwal macam mana, yang Nabi tak sebut pun, cuma dia buat. Amma qara'inul hal ad-dallati 'ala al-bayan famithlu qat'ihi wa awamiri aw amrihi bi qat'i yadi sariqi min al-qur', fa hadha al-fi'lu bayanun lil muradi min qawli wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Yang arahan potong tangan tu adalah kan, asariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma, itu mujmal. Mujmal tu maksudnya tak tahu nak potong macam mana. Kat mana nak kena potong, sini ke kan. Sini kot yang Nabi buat kat sini, ni potong kat sini kan. Nabi suruh sahabat potong, tapi Nabi tak kata, tak suruh lah sahabat potong kat sini. Tapi yang dipotong sini, itu menunjukkan situlah tempat dia. Berdasarkan kepada qara'inul hal. وهذا على رأي من يعتبر النص القرآني الوارد بقطع اليد نصا مجملا. Ini kalau berdasarkan kepada pendapat yang mengatakan nas Al-Quran berkaitan dengan potong tangan tu nas yang mujmal. Amma man i'tabara al-yada lafzan mutlaqa fa inna i'tabara fi'lan nabi sallallahu alaihi wasallam muqayyidan lah wa huwa aidan min durubil bayan. Adapun pendapat yang mengatakan perkataan yad dalam Al-Quran tu dia bukanlah, dia sebenarnya mutlak. Potong tu dah faham dah potong, tapi perkataan yad bila dikata potong tangan ni mutlak. Mutlak maksudnya boleh disebut tangan ni, boleh disebut tangan kan, ni pun boleh disebut tangan, kat sini pun boleh, sini pun boleh. Mutlak. Yang muqayyid sebenarnya yang mana tak tahu. Jadi yang takyidkan dia
adalah nas, adalah perbuatan Nabi. Jadi perbuatan Nabi itu jadi taqyid al-mutlaq. Dia mengikat maksud yang mutlak tadi itu. Jadi barulah faham. Sama jugalah lebih kurang. Maknanya dia kesimpulannya dalam bahasa Melayu kita tatu je kita panggil benda ni umum. Melayu terjemah umumnya kan. Umum tu mujmal umum, mutlak umum, umum pun umum kan. Jadi bila belajar usul fiqh ada pula umum, ada mutlak, ada mujmal. Mana ni satu pula ni semua umum kan. Beza dia yang ni dia mujmal mubayyan. Mutlak muqayyad, am khas. Dia apa beza di antara am, mutlak dengan mujmal? Mujmal tadi kita baca dia. Benda tu nas dipahami tapi secara amali tidak tidak dapat ditentukan kan. Itu mujmal. Untuk kewajipan solat itu semua nas yang mujmal. Jadi dia punya bayan dia daripada perbuatan Nabi. Maknanya kewajipan solat tu adakah dia umum? Tak umum lah kan? Kita tak lihat kepada siapa yang terpakai. Dia terpakai ke atas apa nas tadi tu. Kita kata kita sekarang ni kita tengok dari segi pelaksanaan solat. Bila kita nak bincang tentang pelaksanaan solat, macam mana pelaksanaan dia, nas mujmal. Baru keluar istilah mujmal kat situ. Dari segi pelaksanaan. Kalau kita tengok dari segi dia wajib ke atas siapa nak solat tadi. Perintah solat tadi tu diwajib ke atas siapa. Sini baru keluar istilah dia Mutlak. Am ataupun khas. Siapa tu? Sini baru keluar. Dia nas ni umum ke khusus. Macam tu kan. Nanti kalau mutlak dengan muqayyad, mutlak dengan am, beza dia. Am ni maksudnya dia meliputi lebih daripada seorang lah. Itu am lah kan. Dia ada sirah dia. Sirah antaranya jamak lah. Sirah jamak ataupun sirah mufrad tapi diawali dengan alif lam, alif jins ataupun istighraq. Maksud dia umum jugalah kan, jamak lah kan. Ataupun penggunaan isim jins. Itu sirah-sirah umum lah. Maksudnya dia terpakai ke atas ramai orang, satu kaum. Kalau itu kita panggil am. Yang mutlak ni dia tak terpakai ke atas semua, seorang je. Tapi seorang tu siapa? Tak tahu. Seorang tu siapa tak tahu. Dia tak beritahu kat situ. Itu maksudnya dia sebut seseorang yang tidak dikenal pasti siapa. Itu kita panggil mutlak lah. So itu am lagi luas lagi lah. Dia sebut hamba. Mesti bebaskan hamba. Hamba seorang, mesti bebaskan seorang hamba. Bukan am tu. Itu mutlak. Itu mutlak. Hamba yang mana ni? Mana-mana Hamba mukmin ke? Bukan mukmin ke? Dia tak beritahu. Ini mutlak lah. hamba mutlak. Dia kata potong tangan. Tangan, ni pun tangan, ni pun tangan, ni pun tangan. Ini mutlak. Mutlak lah kan. Lain dia kata pergelangan tangan. Dah tak mutlak lah, muqayyad lah. Ataupun dia kata siku. Ni bukan, yang tu bukan mujmal yang tu. Mujmal, tu tak mujmal. Sini ada khilaf kepada dua pandangan. Pandangan pertama dia melihat kepada masuk tangan. Nas tu tak boleh dilaksanakan kerana tangan tu mutlak kan. Ada segolongan lagi sini dia tak tengok kepada masuk tangan, potong. Potong kat mana? Potong tu macam mana nak potong? Dia tak bincang lah mutlak. Dia kata nas mujmal. Sebab kita tak tahu nak potong macam mana. Macam kita tak tahu macam mana nak solat. Macam mana kita tak tahu macam nak solat, dan kita kata nas tu nas mujmal. Macam tu juga dalam kes ni kita tak tahu macam mana nak potong. Jadi perbuatan Nabi menjelaskan mujmal. Jadi sebahagian masukkan ni dalam contoh mujmal. Sebagian ulama jadikan ni sebagai contoh nas yang mutlak. Macam itulah. Itu terang susah juga orang. Ada orang tak faham sampai sudah-sudah ni. Ada juga punca dia apa? Punca dia bahasa Melayu. Sebenarnya punca dia bahasa Melayu. Betul lah. Sebab bila dia terjemahkan, ramai terjemah umum je kan. Macam kita terjemah cerita salah apa? Ilah, sebab kan. Ilah bahasa Melayu apa? Orang Melayu ni kita bila kita nak terjemahkan bahasa-bahasa usul sebab fiqh, kan? istilah usul fiqh, kita banyaknya kita terjemah secara orang kata apa? Arab. Secara
Bukan umum. Umum. Kita tak detailkan. Kita sebut umum. Macam tu yang ilah sebab kan. Dalam hukum wad'i ada sebab juga. Kita sebut ilah sebab. Ilah apa pula? Habis tu sebab. Sebab confuse tu. Ilah tu sebab kan. Habis tu sebab apa pula? Dah. Alamak, ilah dengan sebab berbeza kan? Dah. Rupanya ilah lain, sebab lain kan. Macam maqasid jugalah kan. Maqasid apa kita terjemah? Kadang orang kita terjemah maqasid sebab. Kan? Orang kita terjemah maqasid sebab. Memang dia ada unsur sebab kan. Tapi dia tak selalu. Yang terjemah hikmah pun ada juga. Hikmah pun ada lah. Hikmah maqasid nanti sebab kan? Memang dia ada kaitan tu kan. Tapi tak sepenuhnya macam tu kan. Contoh macam solat musafir, solat qasar kerana musafir lah dia safar kan. Macam kau kepayahan kan. Itu jangan bulat. Macam kau tu apa yang lah ke? Hikmah ke hikmahan? Dah sudah. Jangan salah. Man ya'tabarjat lakan Ma fa'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibtidaan. Perbuatan Nabi yang Nabi lakukan tak ada hukum, tanpa ada hukum terdahulu yang menjelaskannya. Wa urifat sifatuhu syar'iyyah min wujubin wa nadbin wa ibahatin. Dan dia di perbuatan Nabi tadi tu disifatkan sebagai wajib dari segi syarak ataupun mandub dari segi syarak ataupun harus. Yang ini juga adalah sumber perlembagaan. Fa innahu tashri'un lil ummah wa yathbutu hukmu ma fa'alahu fi haqqil mukallafina liqouli ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi ini sabit hukumnya wajib ke atas mukallaf berdasarkan kepada ayat ni lah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Yang maksudnya dia bukan bayan mujmal ataupun taqyid mutlaq ataupun takhsis am, bukan. Tapi dia mustaqil. Dia hukum baru yang tak terkandung dalam Al-Quran. Yang kelima, ma fa'alahu sallallahu alaihi wasallam wa lam tu'raf sifatu syar'iyyah. Ada yang Nabi lakukan perbuatan Nabi tapi tidak dapat diketahui hukumnya. Beza dengan yang keempat tadi, tidak dapat diketahui sifat dan hukumnya dari segi syarak. Walakin urifa anna fil fi'li qasdal qurba. Tapi yang kita faham, perbuatan Nabi tadi tu bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan ataupun kurba, ibadat, ada unsur ibadat. Qiyamihi bi ba'dil ibadat duna muwadhabatin 'alaiha. Contoh Nabi ada buat setengah-setengah ibadat tapi dia tak sering buat. Dia tak sering buat. Fa inal fi'la yakunu mustahabban fi haqqil ummah. Jadi yang macam ni kita kata hukumnya mustahab. Amma idza lam yu'raf fil fi'li qasdul qurba. Adapun perbuatan yang tidak diketahui tujuan Nabi buat, tak tahu dia buat tu atas dasar ibadat ataupun tidak, final fi'la yakunu dallan ala ibahatihi fi haqqil. Jadi itu hukumnya haruslah. Sebab tu sini dia beritahu macam dalam setengah kitab usul fiqh dia kata perkara yang Nabi lakukan, perbuatan Nabi dalam hal ibadat itu hukum asal dia sunat, mandub, mustahab. Perbuatan Nabi dalam hal ibadat, dalam hal adat, perbuatan dia tu harus hukumnya. Macam ni lah. Contoh dia kata muzara'ah, baik jual beli dan seumpamanya yang Nabi buat tapi tak dapat diketahui tujuan dia buat tadi tu ibadat ataupun adat, jadi kita kata haruslah hukum dia kan. Itu sunnah al-fi'liyah. Nanti sunnah takriyah ni panjang. Ba'din lah. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Banyaklah juga kita baca ni. Berapa jam? 15 Bincang. Tajuk apa? Hikmah alat lagi. Tak ada yang tu je saja dia memang Seksi tu. umum lagi. Persepsi umum tu. Tak ada. Pasal sekarang ni apa? Tu lah kata ini persepsi, kita jangan kira persepsi, kita kena buat.
dia cerita Abi cerita ada jujur jugalah kan. Contohnya kan. Kita kena buat